Pada video kali ini saya nak kongsi kepada anda cara untuk kita naik flight bermula dari kita check in sampai kita berada dekat airport, sampai kita naik kuota terbang, sampai mendarat dan ambil bagasi. Apa proses yang perlu kita buat? Tengok video ni sampai habis dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah ni untuk info yang terbaru. Kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, pada video kali ni saya nak kongsi kepada anda cara untuk kita naik flight bermula dari kita check in sampai kita dah mendarat dan ambil bagasi. Apa prosesnya? Okey, saya anggap anda dah pun ada tiket kapal terbang. Cara ni dia tak kisah untuk flight apa-apa pun, sama ada Asia, Mas, Malindo dan sebagainya. Contohlah, minggu depan anda dah nak naik flight. Hari ni anda dah beli tiket. Okey, apa yang anda kena buat? Yang pertama, anda ada kena check in dulu. Okey, check in. Untuk Asia, anda kena check in 14 hari sebelum berlepas. Kalau dah beli tiket 3 bulan ataupun sebulan sebelum berlepas, boleh check in tak? Jawapannya tak boleh. Anda kena tunggu 14 hari sebelum berlepas dan selewat-lewatnya 1 jam sebelum. Tapi saya tak galakkan anda check in 1 jam ataupun sehari sebelum. Check in lah dalam 2-3 hari ataupun seminggu sebelum pun boleh. Sebab apa? Sebab kalau Asia, okay, Asia ni dia sekarang ni banyak kes kes yang mana flight tu di reschedule. Reschedule ni maksudnya dia tukar waktu penerbangan ke waktu lain. Contohnya anda dah beli tiket, elok dah beli tiket pukul 12 tengah hari, tiba-tiba dia reschedule, dia tukar flight ke pukul 10 pagi. Nanti jadi anda kena check in dulu supaya anda akan terima SMS ataupun email yang mengatakan yang flight itu reschedule. Biasanya dia akan beritahu sehari ataupun 2 hari sebelum macam tu. Mungkin sebab yalah dia nak kerja trip, mungkin staff pun tak cukup, tak tahulah apa masalahnya. Jadi anda kena check in lebih awal. Kemudian bila dah check in, anda kena print boarding pass ataupun tiket itu. Sama ada nak print sendiri dulu kat rumah pun boleh. Kemudian anda nak print dekat airport. Bila dah sampai kat airport tu, anda pergi kat kios tu yang macam ada satu booth yang kecil tu, tempat yang kita boleh tekan, kita isi maklumat tentang tiket kita tu, kita isi nombor tiket kita dan kita boleh print. Sebab tu jangan pelik, ada orang bawa tiket yang besar tu, yang sebesar kertas A4 tu, yang kita print sendiri tu, kita boleh guna untuk naik kapal terbang. Dan kita juga boleh print dekat kios tu yang tiket yang kecil je panjang tu. Okay, itu berkenaan dengan check in dan juga boarding pass. Tiket atau boarding pass ni kita kena print sebab nanti sebelum kita nak naik flight nanti mereka akan check. Dia akan check sekali dengan kita punya IC. Jadi anda kena sediakan boarding pass ataupun tiket tu dengan IC, wajib kena ada. Lepas tu sebelum sampai ke airport tu, saya nak bagi pesanan sikit lah, tolong sampai airport 3 ataupun 4 jam sebelum berlepas. Sebab macam saya cakap tadi, kita takut flight tu reschedule, dan apabila kita naik flight kena dengan cuti panjang dan juga cuti perayaan macam Hari Raya Cina, Deepavali, memang orang ramai lah. Jadi kalau kita kena hari yang perayaan, kita selok-seloknya 4 ataupun 5 jam sebelum. Itu adalah tip sebelum kita pergi ke airport untuk elak kesesakan lah. Kemudian bila kita dah print, dah ada boarding pass, kita dah check in apa semua, kemudian kita nak naik flight tu, kalau anda ada bawa bagasi, anda boleh print tag bag sekali dengan boarding pass tu. Okey, tag bag tu tutorial untuk kita pasang tag bag pada bagasi tu ada saya buat dalam video yang sebelum ni. Anda boleh cek pada link yang saya sediakan dekat bawah ni. Untuk bagasi ni kita boleh buat save check in bagasi. Kita tak perlu beratur dekat kaunter panjang-panjang tu yang kita nak kena jumpa orang dekat kaunter tu. Maksudnya kita boleh buat sendiri saja. Ini untuk mengelakkan kesesakan. Untuk kita elak kesesakan dekat airport ni, yang paling penting saya kita check in dulu sendiri, kemudian kita print tag bag, kita pasang tag bag sendiri. Kalau kita buat dekat kaunter, kita jumpa orang tu, kalau tak silap saya, kita kena bayar RM20 untuk satu bag. Kalau kita ada 4 bag dah berapa? Jadi kita kena beratur lagi, lepas tu kita kena bayar lagi. Lebih baik kita buat save drop bagasi sendiri. Tengok pada tutorial yang saya dah kongsi sebelum ni. Katalah anda dah drop bagasi, dah hantar bagasi, kemudian anda katalah anda tak ada bawa bagasi, anda hanya bawa beg galas saja, perlu tak letak dekat bahagian bagasi? Tak perlu. Anda boleh bawa beg galas tu ataupun beg yang macam tidaklah terlalu besar sangat.
anda boleh hand carry, bawa naik flight bersama-sama dengan anda letak je dekat dalam flight macam tu, macam kita naik bus tu. Itu kalau tak bawa bagasi lah. Kemudian proses seterusnya, apa nak kena buat, anda kena tengok pada tiket tu anda akan bergerak ke gate mana. Sekarang anda boleh mulakan perjalanan anda dekat airport tu, nak pergi tengok gate mana. Contohnya anda nak pergi ke gate J1. Kalau J1 ni dekat aje. Tapi kalau anda kena gate J10, anda kena jalan jauh sikit. Kalau anda kena gate J20, lagi jauh kena berjalan. Jadi anda kena tengoklah pada informasi dalam tiket anda tu. Okay, sebelum kita nak lalu dekat gate tu, kita kena lalu satu halangan, iaitu kena lalu dekat satu bahagian scanner. Dia akan scan barang-barang kita. Okay, dia akan scan kita. Kalau kita ada pakai jam, kita pakai cermin mata, kita ada pakai tali pinggang, ataupun kita ada pakai topi, kita kena buka semua tu. Kemudian kita lalu kat tempat laluan tu, kita letak dalam satu bekas macam besen warna biru. Kemudian kita letak barang-barang tu, dia akan lalu macam tu. Kemudian kita pun akan letaklah apa-apa barang yang ada macam bagasi ke, kita letak kat bahagian mesin scanner tu, dia akan lalu sekejap je sebenarnya. Tapi proses ni agak leceh sikit lah, saya tak suka sebab kita kena buka tali pinggang apa semua kan. Tu leceh, sebab itu saya dah tak pakai seluar yang ada tali pinggang, saya pakai track shoot je kalau dekat airport. Jadi dia akan check kita punya barang-barang lah. Tujuannya untuk dia nak check sama ada kita ada bawa barang yang berbahaya macam pisau ke, gunting ke, bahan api ke. Kita akan lalu dekat bahagian scanner tu sekejap je, hanya berapa minit je, cuma proses dia leceh sikit lah. Lepas tu barulah kita boleh cari gate kita kena tunggu dekat mana. Kalau kita kena gate J5, kita tengok kat J5. Katalah kita kena dekat gate J20, jauh, anda kena carilah gate J20 tu. Kalau anda ada bawa bersama-sama macam orang tua, ataupun ibu mengandung, ataupun kanak-kanak yang tak lagat nak berjalan ke, anda boleh request panggil buggy ni kereta elektrik yang boleh bawa penumpang tu, yang boleh bawa sekali dengan barang-barang. Anda panggil je dia orang, free of charge. Boleh naik tu. Kalau katalah anda malas nak jalan kan, ataupun anda ada bawa orang tua, panggil buggy tu. Kereta elektrik yang kita boleh minta hantarkan dekat gate. Sekarang ni anda dah sampai dekat gate, anda kena tengoklah nombor penerbangan anda berapa. Dekat situ ada banyaklah macam skrin. Ada skrin yang besar, dia ada paparkan senarai penerbangan yang ada. Anda boleh tengoklah kat situ anda berada di gate mana. Lepas tu bila anda dah berada dekat gate anda yang anda rasa tempat berlepas tu, dia akan ada pada skrin kecil tu ada tulis contohnya anda pergi ke Kuching, gate A10 contohlah. Tengok dia ada tak tulis kat situ A10. Kalau ada, betul lah tu, flight yang tu lah. So anda tunggu je lah kat situ sampai mereka panggil. Sampai mereka panggil, dia akan check lah anda punya tiket tadi, boarding pass tadi, sekali dengan IC. Kemudian dia orang suruh beratur dengan tertib, masuklah ke dalam kapal terbang melalui dalam bangunan tu. Kemudian bila anda dah masuk kapal terbang tu, anda tengok anda duduk dekat seat nombor berapa. Contohnya macam anda duduk dekat seat katalah A5. Dia kalau A, B, C adalah sebelah kiri, D, E, F dekat sebelah kanan. Anda kena tengok kat mana nak tengok nombor seat tu. Anda kena tengok dekat atas tu. Dekat atas dia ada, dekat tempat laluan flight tu, dekat bahagian atas tu dia ada tulis nombor seat. Macam kita naik bus tu, sama, sebiji saja. So anda boleh tengok kat atas tu nombor seat anda. Tengok pada boarding pass A1. Tengok mana A1, tengok dekat atas tu. Kemudian dekat bahagian atas tu juga ada ruangan kosong. Anda boleh letak beg galas. Kalau macam tak muat dekat atas tu, anda boleh letak beg galas tu dekat bahagian bawah seat pun boleh juga. Kemudian anda bolehlah duduk dekat seat anda tu dengan senang hati dan pakai tali pinggang geledah dan enjoy your flight. Sampai anda dah mendarat. Kemudian dah mendarat tu apa anda kena buat? Macam mana nak buat? Bila anda dah mendarat, anda keluar daripada flight tu, akan melalui bangunan. Dekat mana kita nak ambil bagasi? Cara nak ambil bagasi senang je. Anda tengok ada satu signboard dekat atas tu. Bila anda keluar daripada kapal terbang tu, masuk dalam bangunan, dia akan automatik anda akan nampak satu signboard, dia tulis tuntutan bagasi. Anda follow je
signboard tu, anda jalan, anda follow tuntutan bagasi. Akan ada banyak tulis signboard tuntutan bagasi. Ikut je jalan sampailah tak ada lagi tulis tu, sampai anda nampak satu kawasan tu dia ada macam tempat yang berbusing tu. Itu adalah tempat bagasi akan dikeluarkan. Anda akan carilah kat mana bagasi anda. Tengok nombor flight kat situ. Kalau flight tu dari Kuching, tengok, oh ini nombor flight yang aku naik tadi dari Kuching. Okey, tengok anda punya bagasi tu akan keluar sikit demi sedikit. Tengok bagasi anda dan juga bagasi orang lain. Alright, anda ambil bagasi anda tu, kemudian anda bolehlah bergerak pergi keluar, sama ada nak cari taksi ke, nak cari Grab ke, ataupun ada orang tolong ambil ke, dan anda dah pun berjaya sampai ke destinasi. Okay, perkongsian saya ni mungkin berguna pada mereka yang mungkin pertama kali naik kapal terbang ataupun dah lama tak naik kapal terbang. Maklumlah, kita pun baru saja masuk ke era endemik kan, semuanya dah kembali normal. Jadi saya harap video ini bermanfaat lah. Tak banyak pun saya share ni, mungkin ada yang tertinggal ataupun mungkin anda ada perkara yang nak tanya, anda boleh tinggalkan di ruangan komen, anda boleh tinggalkan pendapat. Kalau ada pertanyaan tu saya akan cuba jawab. So jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ni untuk info yang terbaru. Happy flying and travelling. Bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.